أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4, bahagian yang ke-16 daripada atas. Muka surat 4, bahagian ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin, menentu dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya. Menentu ni atas muwafaqah ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menentu atas muwafaqah ilmunya, ilmu Allah. Tiada menentu Allah Ta'ala, yakni tiada menentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih lagi pembicaraan ta'alluq bagi sifat iradah. Ta'alluq fungsi, tugas, kerjaan bagi sifat iradah. Dia panggil ta'alluq tanjizi qadim, dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah telah menentukan pada sedia kala. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah itu istilah ilmu lah. Apa makna ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah? Allah telah menentukan pada sedia kala, yang dipanggil dengan ketentuan azali. Qada rukun iman yang ke-6. Ketentuan azali itu dia ta'alluq iradah, menentukan pada sedia kala. Muwafaqah ilmu, ilmu mengetahui sedia kala. Ilmu sama ta'alluq tanjizi qadim, dengan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-galanya pada sedia kala. Allah mengetahui pada sedia kala, Allah menentukan akan mungkinun tu pada sedia kala. Mengetahui sedia kala, menentu sedia kala. Mengetahui tanjizi qadim, menentu tanjizi qadim. Mengetahui sedia kala, menentu pun sedia kala. Dia muwafaqah antara iradah, ta'alluq iradah dan ta'alluq ilmu. Sebab tu sebelum ni saya sudah sebut, ada pandangan ulama qada ni bukan ta'alluq iradah, ta'alluq ilmu tanjizi qadim. Qada ni ta'alluq ilmu. Itu ada pandangan di kalangan Asy'ariyah. Jadi qada tu ta'alluq ilmu. Yang kita biasa duk belajar, qada tu ta'alluq iradah lah. Ta'alluq ilmu mengetahui, ta'alluq iradah menentu. Sekarang ni qada ketentuan azali, bukan pengetahuan azali. Kan qada kan ketentuan azali ke pengetahuan azali. Qada ketentuan azali, bukan pengetahuan azali.
Tapi memang ada pandangan ulama yang menyatakan bahawa qada tu mengetahui sedia kala. Tetapi jangan salah faham pula. Jangan kita pergi faham Allah mengetahui tapi Allah tidak menentukan. Itu pun orang lah. Tapi kenapa ada pandangan qada mengetahui? Kita kena fahamlah. Qada mengetahui ataupun qada ketentuan azali muafaqah dengan mengetahui. Apabila diletak kepada mengetahui dengan bahawa segala-gala telah ditentukan oleh Allah sebagaimana Allah mengetahui segala-gala. Apabila pergi kepada ilmu mengetahui Allah, ketentuan Allah mustahil berubah sama sekali. Bila mati di ilmu mustahil berubahlah. Kalau sekali begitu, sekali begini ketentuan Allah, ilmu duduk di mana? Pada ni. Tetapi kalau Allah kata qada tu ilmu sekalipun muafaqah dengan iradah. Allah mengetahui pada azal seseorang akan beriman dan beramal soleh. Allah menentukan pada azal seseorang akan beriman dan beramal soleh. Allah mengetahui pada azal. Kalau kata qada tu ilmu, mengetahui. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba kufur dan maksiat. Ni molek sini. Sebab mengetahui tidak ada yang tolak. Mu'tazilah pun tidak tolak mengetahui. Tolak mengetahui, kafir lalu dah. Mu'tazilah pun tak tolak mengetahui. Jadi, seseorang hamba tu kafir dan melakukan maksiat, Allah mengetahui pada azal. Serta Allah menentukan pada azal. Gitu kan. Ini kita ahli sunnah. Adapun Mu'tazilah, Allah mengetahui seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Allah mengetahui, tapi Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Di situ Mu'tazilahnya. Kita tak. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal seseorang hamba akan kufur dan melakukan perkara maksiat. Ini kita ahli sunnah. Ada ni. Tapi kebanyakan ulama'nya qada rukun iman yang keenam, bicara sekarang lah, ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah. Qada pergi pada ta'alluq iradah. Kemudian sampai masa berlaku, yang berlaku tu qadar, perbuatan Allah. Itu ta'alluq qudrah. Sifat yang ke-7. Kita ni kadang-kadang sekali dengar okey, tambah jadi dah okey pula. Sekali dengar okey, tambah tak okey. Allah menentukan pada azal. Kita bicara minggu lepasnya, beberapa minggu dah, perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah menentu. Kemudian sampai masa berlaku, semua yang berlaku tu perbuatan Allah. Semua yang berlaku tu perbuatan Allah. Sama ada perkara baik, iman dan ta'ah. Sama ada perkara jahat, kufur dan maksiat. Yang berlaku tu perbuatan Allah. Qudrah. Ta'alluq qudrah. Fungsi sifat qudrah. Wahdaniyah pada af'al. Keesaan pada perbuatan. Berlaku perkara baik, perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Berlaku perkara jahat, perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Okey. Kemudian, apakah perkara jahat yang ianya perbuatan Allah? Kufur dan maksiat. Kekufuran tu, di manakah perbuatan Allah? Hak qada ta'alluq iradah ni siap dah ni, hak azali. Hak qada iradah ni, ini azali. Ni siap dah. Faham tak? Yang sedang berlaku sekarang adalah kekufuran dan kemaksiatan yang Allah qadakkan pada azal, yang Allah kehendak tentukan pada azal. Kekufuran dan kemaksiatan adalah qada
ketentuan Allah, dan qadar perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Di manakah perbuatan Allah pada kafirnya seseorang yang kafir? Di manakah perbuatan Allah? Ni kadang-kadang yalah sebut-sebut okey, sebut-sebut okey. Tanya perbuatan Allah pun pening kepala dah dengar. Tak apalah. Kehendak ketetapan itu qada, siap dah pada azal. Di manakah perbuatan Allah pada perkara jahat? Di manakah letaknya perbuatan Allah pada kekufuran? Apa dia kufur? Hati engkar, tidak beriman. Apa dia kufur? Perbuatan sembah berhala. Itu contoh kekufuran. Jadi hati kufur, engkar, tidak beriman tu, itulah perbuatan Allah. Atau panggil qadar perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Jadi hati kafir itu Allah buat. Dah qadar duduk di mana? Perkara jahat, qada, ketentuan azali itu siap dah, selesai dah. Yang sedang berlaku kafir sekarang ni, apa kafir? Hati dia kafir. Hati dia engkar, hati dia tolak. Hati dia tak beriman, hati dia tak percaya. Tulis je tu. Buat banyak ayat je. Jadi hati yang kafir itu siapa buat? Hati hamba yang buat? Tak lah. Allah yang buat. Itulah perbuatan Allah. Itu dia panggil qadar, qudrah. Itu dia panggil keesaan pada perbuatan. Hati kafir itu perbuatan Allah. Hati itu makhluk. Makhluk tak ada peranan sama sekali. Makhluk lemah. Makhluk lemah. Makhluk tak ada perbuatan. Jadi hati yang kafir itu bukan perbuatan hati. Itu perbuatan Allah. Ini pegangan. Itu qadar, keesaan pada perbuatan. Allah buat pula hati kafir. Kafir ke siapa? Kafir ke Allah lah. Allah buat kafir ke Allah. Kita dah 2 minggu lepas. Jangan pening pula. Hati yang buat. Allah yang buat hati itu kafir. Tapi kafir pada siapa? Kafir kepada Allah sendirilah. Jadi Allah buat ke dia sendiri. Jangan duk pening lah. Itulah qadar, keesaan pada perbuatan. Maksud apa? Qadar Allah pada perkara jahat, kufur dan maksiat. Hak qada ni iradah, ni siap dah azali. Hak qadar perbuatan Allah tu. Qadar perbuatan Allah. Dia karilah kalau tempat-tempat atau biasa-biasa ni, takut kadang-kadang nak buat pertanyaan. Takut nak buat pertanyaan. Kalau tempat-tempat yang persoalan-persoalan yang agak takut timbul persoalan yang orang dengar kan, orang dengar kat luar, oh beratnya begitu no. Lepas tu kadang-kadang hak jenis jemputan saya tak berapa nak buat live FB. Biasanya jemputan saya tak nak buat live FB sebab apa? Bebas. Kita tanya pun bebas, orang jawab mengarut pun bebas. Jawab mengarut ke jawab apa tak kira lah. Jawab ke mana-mana pun bebas. Sebab kita kelas minggu ni tak ada soal jawab. Tapi kalau tempat jemputan berbentuk soal jawab, kadang-kadang saya tanya pula pada masa tu. Tanya pada masa tu akan timbul soalan-soalan yang pelik-pelik. Jadi kalau buat live FB ni, saya pun jadi macam tersekat. Kita nak jaga juga tempat-tempat mana siapa begitu punya jawapan. Jadi tak sedap lah. Hak kita duduk kuliah mingguan ni memang kita tak ada soal jawab. Terus gitu je. Bila kelas jemputan berbentuk soal jawab, memang kadang-kadang saya akan tanya balik. Tanya nak nampak faham ke tak. Tu kadang jawapan-jawapan tu tak sedap dengar lah. Tak sedap dengar. Bab rukun iman ni. Di manakah perbuatan Allah? Apakah qadar perbuatan Allah? Keesaan pada perbuatan. Apa makna perbuatan Allah? Perbuatan Allah, Allah tetap. Itulah. Itu iradah qada. Qadar. Di manakah perbuatan Allah?
Kalau kepada kekufuran, kemaksiatan, di manakah perbuatan Allah? Perbuatan Allah, hati kufur itulah Allah yang buat, bukan hati manusia yang buat. Kemudian kufur kepada siapa? Kufur kepada Allah sendirilah. Jadi Allah buat kufur kepada Allah. Begitulah. Pening. Ada pening ke mana? Ada pening. Hati sendirilah yang buat kufur. Allah tak buat. Ada benda yang berlaku bukan perbuatan Allah. Perbuatan makhluk. Itu syirik orang panggil. Ada ni. Mu'tazilah sendiri pun perkara jahat, mereka tolak qada iradah je. Allah tidak menentukan kekufuran dan kemaksiatan. Tetapi berlakunya kekufuran, berlakunya kemaksiatan kepada Allah, Mu'tazilah sendiri pun kembali kepada perbuatan Allah qadar. Ingat baik, Mu'tazilah perkara jahat, mereka hanya tolak qada, tapi mereka berpegang qadar. Faham tak? Satu qada, satu qadar, dua pegangan. Dua pegangan yang berasingan, ada terpesong yang berasingan. Ada terpesong, faham tak terpesong ni? Salah lah. Ada salah, tapi bunyi salah ni ingang tau. Salah, kecil kan? Tu salah baca gitu. Betul kok sikit ingang bunyi tu kan? Salah orang baca Quran kan? Salah. Bunyi salah tu kat ingang je. Tambah pula salah nak belajar. Tak berdosa langsung. Jadi bunyi salah tu kat ingang. Terpesong. Sesak akidah. Tu bawa bunyi. Ni jelas. Kasar. Memang gitulah. Dalam bab akidah ni. Terpesong. Sesak. Dalam bab akidah. Jadi sekarang ni Mu'tazilah yang terpesong, yang sesak dalam bab perkara jahat ni, mereka terpesong, mereka tidak imani qada sahaja. Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menentukan. Seseorang hamba akan memilih dan kufur kepada Allah, memilih satu kufur, maksiat kepada Allah. Allah tidak mengqadakan. Saat berlakunya kekufuran, sekarang, saat berlakunya kemaksiatan, sekarang Mu'tazilah dia beriman itulah qadar perbuatan Allah. Jadi Mu'tazilah perkara jahat ni qada je dia. Orang sekarang kan, dia sekarang ni kan dibuat pakar se, raib se. Rekahnya Mu'tazilah pada perkara jahat, qada pakar. Qadar dia pun raib. Faham tak orang sekarang? Dah ikut perkembangan semasa. Jadi gitulah. Jadi Mu'tazilah pada perkara jahat, kufur dan maksiat. Qada dia pun hak pakar. Mereka tidak imani. Qadar perbuatan Allah qudrah, mereka imani. Ada ni. Saat kufur, saat berlakunya maksiat, ianya qadar perbuatan Allah. Mu'tazilah sendiri hak terpesong sesak akidah tu. Mereka terpesong sesak pada bab qada, bukan bab qadar. Tiba-tiba pergi pada bab qadar, hati kufur perbuatan Allah. Allah yang buat hati kufur kepada Allah sendiri. Jadi pening. Dah ada peningnya, hati sendirilah yang buat jadi kufur tu. Itu tidak beriman qadar perbuatan Allah. Tidak beriman keesaan Allah pada perbuatan. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada ni. Itu lagi berat. Jadi qadar perbuatan Allah pada kekufuran. Hati kufur tu Allah yang buat. Kufur kepada Allah. Sama juga dengan maksiat. Seseorang memilih untuk melakukan maksiat. Maksiat tu bahasa Arab. Bahasa kita derhaka kepada Allah. Maksiat itu bahasa Arab. Tapi maksiat bahasa Arab pun jadi bahasa Malaysia dah. Maksiat. Kan? Maksiat tu kan. Maksiat. Kita maksiat. Dia sa' kita sin. Ke mana bahasa Malaysia?
Maksiat. Itu bahasa Malaysia. Jadi maksiyah ni bahasa Arab, kalau kita makna derhaka. Jadi hati seseorang memilih untuk derhaka perbuatan Allah. Maka anggota pun derhaka kepada Allah. Gerak diam anggota derhaka kepada Allah. Itulah perbuatan Allah. Perbuatan apa? Perbuatan derhaka. Allah buat perbuatan derhaka. Derhaka kepada siapa? Derhaka kepada Allah. Allah buat perkara derhaka kepada Allah. Pada ni. Itu qadar. Allah pada perkara jahat. Itu kata perkara jahat. Qadar. Dengar okey. Ketentuan dan perbuatan Allah. Ketentuan dan perbuatan Allah. Perbuatan Allah tu apa? Pada perkara jahat. Kadang-kadang pening pula situ tak faham pula. Hati seseorang. Riak. Hati seseorang ujud takabur. Riak, ujud takabur di hati itu. Itulah af'alullah. Itulah keesaan Allah pada perbuatan. Itulah qadar. Pada ni. Ini pegangan kita. Hak cakap ke luar tak bolehlah perkara jahat disandarkan kepada qada-qadar. Ini cerita pegangan. Kita cakap di majlis ilmu. Yang cakap ke luar pula. Riak, ujud, takabur. Ceramah. Ustaz ceramah apa riak, ujud, takabur? Tu derhaka kepada Allah. Riak, ujud, takabur tu Allah buatkan. Senyap sudah lah. Jangan begitu. Cekoh dia orang. Dah. Duk bicara riak, ujud, takabur. Dah riak, ujud, takabur tu mari mana hati seseorang hamba. Hati seorang hamba ni, hati tu makhluk. Makhluk tak ada perbuatan. Riak, ujud, takabur tu lah perbuatan Allah. Itu pegangan, bukan nak cakap kat luar. Ada ni. Tapi disandarkanlah kepada hati yang bersifat kecelaan. Disandar kepada hati digoda oleh syaitan. Hati dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sama sahaja. Wa ima hati, wa ima syaitan, wa ima hawa nafsu. Tidak ada peranan apa-apa. Ianya makhluk. Makhluk lemah. Godaan syaitan. Syaitan makhluk. Dan godaan tu mana? Itulah perbuatan Allah. Macam mana? Oh, jadi hak tu syaitan. Hak berlaku pada Azazil tu. Itulah perbuatan Allah. Sekarang ni hak berlaku pada Azazil tu. Jahat tu. Kufur. Qada-qadar tak? Hak berlaku pada Azazil tu. Qada-qadar ke tak? Qada-qadar lah. Apa qada? Allah menentukan pada azal, Azazil akan kufur kepada Allah. Sampai saat Azazil kufur kepada Allah. Permulaannya enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Kemudian kufur kepada Allah. Azazil ni sombong serta kufur kepada Allah. Enggan sujud tu perbuatan siapa? Azazil kufur, sombong tu perbuatan siapa? Azazil kufur tu perbuatan siapa? Itulah qada-qadar. Itulah qadar perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Kena apakah Azazil timbul pening hak lain pula? Oh, tadi kufur hamba manusia. Perlahan-perlahan dah boleh nampak. Allah siapa ke hak Azazil pun? Dah. Sekalian qada-qadar. Ke Azazil ni bukan qada-qadar? Tak sungguh ni. Hura. Hamba. Orang faham hamba ni manusia. Jin malaikat hamba juga dia panggil. Lagi pada malaikat. Yang berlaku pada malaikat tu. Itulah af'alullah. Qada-qadar. Qada Allah menentukan pada azal. Apa yang berlaku pada malaikat. Qadar perbuatan Allah. Yang berlaku di malaikat itulah perbuatan Allah. Hak di malaikat apa perbuatan Allah? Lah. Malaikat ni makhluk yang istimewa. Memang istimewa. Jadi perbuatan malaikat sendirilah. Oh, malaikat jadi Tuhan lah kalau gitu. Memanglah malaikat tu makhluk yang istimewa. Tapi makhluk kedok.
Makhluk ni kuasa ke lemah? Lemah. Dah faham lah lemah. Tapi lemah malaikat lain. Tuhan power lain sikit. Ni tak kena Tuhan. Dah kan malaikat menurunkan wahyu lah. Kan kerja malaikat banyak kan. Menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Ni meniupkan roh, mencabut roh. Tiup sangkala pertama, yang kedua malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan, malaikat yang soal dalam kubur muka nakir, malaikat yang jaga syurga, malaikat yang jaga neraka. Itu semua perbuatan malaikat. Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arash, malaikat hafazah, malaikat yang jaga anak Adam. Kan banyak tugas malaikat. Tugas pada zahir je. Hakikinya qadar, keesaan Allah pada perbuatan. Malaikat makhluk yang lemah, tak ada apa-apa perbuatan pun. Kejut pula malaikat jadi lemah juga. Kata pening sungguhlah. Tak ni sungguh ni. Dah kita dah sebut hamba ni manusia lah. Jadi tak sebut malaikat. Bila sebut malaikat, kok lain pula. Kena tak masuk malaikat. Sekalian qada qadar. Makhluk lemah. Malaikat kan makhluk. Iyalah ustaz, malaikat makhluk, tapi makhluk istimewa dia kata. Makhluk lemah. Wa imma malaikat, wa imma para nabi, para rasul sekalipun. Lemah yang berlaku tu qadar, perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Baik jahat qada qadar. Baik malaikat, sebab malaikat beriman dan taat, qada qadar. Baik manusia, jin, qada qadar. Jahat, kufur dan maksiat. Kufur siapa ni? Kufur Azazi, kufur syaitan. Kufur di kalangan jin, kufur di kalangan manusia. Qada qadar. Bukan jahat ni, kufur dan maksiat ni manusia saja bukan. Jahat ni qada qadar. Jahat ni kufur dan maksiat qada qadar. Termasuk kufur azazi tu. Dah lepas tu apa? Lepas tu apa? Begitulah. Jangan ada orang. Ustaz, saya nak ke mana ni? Nak ke mana belum makcik? Tuhan belaka. Lepas tu? Nak ke mana saya ni? Nak ke mana apa? Dah makcik tengok apa tu? Tengah duduk. Itulah kotak-kotak. Lepas tu nanti nak gimana makcik? Nak duduk surah ni kata? Tengah je surah. Nak duduk surah. Nak duduk ngegerok. Itulah kotak-kotak. Nak balik kumuk lah. Itulah kotak-kotak. Klik-klik. Itulah kotak-kotak. Apa lagi? Dia jadi pening. Jadi macam mana? Kotak-kotak. Tak ada benda kita. Lepas tu nak apa kita? Nak apa? Sekarang tengok apa? Sok-sak menapa. Itulah kotak-kotak. Mata nampak. Itulah kotak-kotak. Telinga dengar. Itulah kotak-kotak. Siapa tak nak apa? Seolah tak bergerak dah. Dah kotak-kotak. Tak bergerak tu pun kotak-kotak juga. Pening gitu no. Tapi biasa kelas-kelas gini, kelas tak ada rakaman. Kelas tak ada live FB. Kelas tak ada live FB ni bebas. Dia bebas. Kadang-kadang tempat ada live FB pun, kata tak payah. Jadi walaupun dia buat live pun kata, kadang saya minta kata tak payah. Sebab apa? Dia kalau bab pekoh tak apa, bab tauhid. Bab tauhid ni ialah orang pun Allah berat tepat tu. Dia sama je padahalnya. Orang hok kata berat tu pun dia kadang-kadang berat juga. Dia berat kat dulunya. Dahlah nak dia kepaham qada siapa ke mutoh, siapa ke jeluak, siapa ke stres, siapa ke tak boleh tidur, macam-macam. Nak dia kepaham qada. Padahal tak ada payahnya sekalian qada. Baik jahat qada. Jahat apa? Kufur dan maksiat. Kufur siapa? Kufur manusia, jin, kufurnya syaitan. Syaitan kafir kan? Kufurnya iblis, azazi. Qada lah. Jadi azazi hok enggang sujud pada Nabi Adam, itulah perbuatan Allah.
Azazil sombong. Sombong Azazil itulah perbuatan Allah. Azazil pun kufur kepada Allah. Itulah perbuatan Allah. Maka Azazil pun berperanan untuk menyesatkan anak Adam dengan bagai-bagai godaan. Godaan Azazil itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian qada qadar. Qada untuk azali, qadar perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Mula-mula sebut perkara jahat, susah dah. Fahamlah jahat yang berlaku di bumi, di manusia ni. Kufur dan maksiat. Faham qada. Nak pergi pada qadar pula, perbuatan Allah. Satu hal pula. Di mana kau perbuatan Allah? Tadilah. Godaan-godaan tu. Godaan syaitan, godaan nafsu, godaan dunia. Itu pada zahir. Hakikinya, godaan tu adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Itu je. Itu dia sekalian qada-qadar. Sekarang ni hanya perici sekalian. Nak faham apa di sekalian. Nak faham apa di sekalian tu. Sekalian lah. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Nampak faham? Naik kepada malaikat. Malaikat pun. Naik kepada syaitan. Syaitan pun. Naik pada Azazil. Azazil kupu tu kotak-kotak. Lah. Sekalian kan? Tengok ke sekalian ni. Hak bumi je. Siapa kata sekalian hak bumi? Hak di dunia ni. Di bumi, di langit. Kotak-kotak. Di hari akhirat ni. Kotak-kotak lah. Di hari akhirat. Yang berlaku dalam syurga neraka. Itulah perbuatan Allah. Yang berlaku di syurga neraka, itulah perbuatan Allah. Hak qada azali siap dah. Hak perbuatan Allah qadar ni. Yang berlaku di syurga. Makan rasa sedap, itulah perbuatan Allah. Faham tak ni? Dan neraka, rasa panas. Panas itulah perbuatan Allah. Bukan perbuatan api neraka. Api neraka makhluk. Makhluk tak bekas. Fahamlah makhluk tak bekas. Makhluk malaikat. Malaikat tak bekas juga. Pening. Makhluk api neraka. Api neraka tak bekas juga. Pening pula jadinya. Makhluk tak bekas. Ingat ke api dunia je tak bekas? Sebab api dunia makhluk. Dah api neraka makhluk ke tak? Ke api neraka ni Tuhan? Api neraka ni makhluk lah. Bukan api dunia je makhluk. Waktu kadang-kadang saya ada ulang tu. Yang baik, yang jahat, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di hari akhirat. Qada. Sekalian. Gimana? Ke kita nak kena buka persoalan juga? Puan biasa nak tanya tau. Kita nak tanya. Kita tutup FB kita sekejap. Tutup FB sekejap. Tutup suara ke? Tak boleh. So, tutup suara. Yelah segang juga nak tanya-tanya kalau pelik-pelik. Orang tanya ni, bukan dipegang gitu. Kadang-kadang di mari ni. Mari apa? Mari tertanya-tanya. Tertanya-tanya. Bukan dipegang gitu. Tapi tertanya-tanya. Bila tanya, Mak Haji ni pegang gitu kena-kena. Bukan. Atau orang takut nak tanya bab pegangan. Bab pekoh tak apa. Bab pekoh laju tak ada masalah bab pekoh. Bab pegangan. Mana? Nak tanya? Boleh je, ada apa-apa. Dah dengar sebab jauh. Minta dengan pihak masjid lah. Minta speaker. Minta mikrofon kecil. Mikrofon. Boleh tanya. Mana? Takut tau. Takut nak tanya. Takut tak kena. Takut tak betul. Tak bukan. Kalau tak betul ni, tak betul pegangan. Tapi tanya bukan berarti kita berpegang apa yang kita tanya. Kita tanya ni kita muskil. Kita rasa keliru. Tapi kita tak pegang gitu. Ataupun kita tanya ni kita dengar kekeliruan tu daripada orang lain. Jadi kita nak tanyalah kekeliruan tu. Mari persoalan tu kita pun jadi
Tak reti nak jawab. Tapi kita rasa dah macam tak betul. Tapi kalau tanya je, Saya pernah tanya dengan baba, dengan Tok Guru. Tanya soalan tu salah lah. Kita pula kena marah. Bukan dia marah saya. Dia marah kepada soalan tu. Apa benda soalan tu salah sangat lah. Soalan tu bukan hak saya. Soalan hak orang salah. Tapi bila kita tanya dengan Tok Guru pun marah ke soalan. Bukan marah ke saya. Tapi nampak, saya lah kena marah. Menguduk depan dia. Saya tanya soalan ni memang soalan salah lah. Hak timbul orang mengajar. Saya pun tanya macam mana baba kalau timbul soalan begini. Tanya. Lain lalu muka waktu guru. Apa soal gitu? Pelik ah. Tapi itu tuju mana? Bukan tuju kita yang tanya. Kena atas muka kita lah. Tu takut nak tanya tu. Tapi bukan marah kepada saya yang tanya. Itu soalan lain. Tapi nak marah ke soalan tu. Soalan tu tak betul sangat. Karut sangat gitu punya persoalan. Tapi apabila kita yang kemukakan persoalan tu, kena marah seolah-olah. Seolah-olah. Kita yang tanya lah yang pula kena marahnya seolah-olah. Benda-benda gini kadang-kadang persoalan-persoalan ni, memang kalau duduk pondok kena marah lah. Sebab apa? Banyak duk fikir, banyak duk korek. Orang ni betul Pak Amsiku ni, tahan diri oleh kamu. Jangan duk korek-korek. Dah kalau gitu kok, dah lama kening hak berlaku daripada iblis, syaitan. Dah, sudahlah. Sekarang kau tak kodak, pegang sudahlah. Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka dah kenapa? Dia boleh lah. Dah kenapa Tuhan? Dia boleh. Ni. Hak ni hak Nabi larang. Hak ni Nabi larang. Soalan gini lah. Kalau tanya depan tu, tunggu akan marah. Dia panggil lalu tu. Tengok kau jahat. Hak jahat di manusia ke? Manusia saja. Siapa kata jahat manusia? Sekalian perkara. Baik iman dan ta'ah. Iman ta'ah ni bukan manusia je. Jin pun ada beriman dan ta'ah. Malaikat kesemuanya beriman dan ta'ah. Kau tak kodak nak? Perkara jahat, kufur dan maksiat. Bukan manusia saja yang kufur maksiat. Jin pun kufur dan maksiat. Iblis, Azazil dengan syaitan, itu semata-mata kufur lah merekanya. Itulah qada'. Qada' siap dah tentang Azali. Qadar, perbuatan Allah tu. Perbuatan Allah tu di mana? Apa perbuatan Allah? Pada perkara kufur tu. Perkara kufur mana? Iblis kufur kepada Allah. Syaitan kufur kepada Allah. Jin, manusia, sebahagiannya kufur kepada Allah. Hati kufur itulah Allah buat. Allah yang buat. Qadar. Kudrah, keesaan pada perbuatan. Itu saja. Sekalian perkara. Tidak ketua waktu musazarah. Pegangan. Ingatan di hati kita tidak ada. Yang ada di hati kita kok. Kita yang beriman. Kita yang belajar. Kita yang wa'amal. Kita yang semai sunat. Kita yang puasa sunat. Kita yang baca Quran. Kita yang berzikir. Kita belaka. Tak ada salah. Dah kata berpegang. Berpegang bukan ingatan. Ingatan ni basirah. Itu buat kekuatan dalaman. Kita bicara ni. At-tasdiqul qalbi. Percaya hati. Qalb. Percaya hati. Dia qalb ni. Hokok luar ni. Qalb ni dia ada lapisan pula. Qalbun, fuadun, sarabun, lubun, sirrun. Sir. Itu sir awliya. Lapis dalam. Itu basirah. Ada ni. Qalbun, fuadun, lubun, sarabun, sirrun. Itu lapis yang paling dalam sekali. Yang kita bicara sekarang ni. At-tasdiqul qalbi. Kita bicara bab iman. Percaya hati. Ni hati, hok luar je. Tapi kenapa tidak ingat? Sebab basirah dalaman kita tu gelap. Kita orang awam. Tak ada salah tu. Tak sudah korek tu. Nabi Allah. Putus horat nanti. Ada ni. Kita memaksa. Tak mampu dengan kita. Akan jadi macam mana? Putus horat. Erek teng lah jawapan dia. Ni ayat tegur saya. Putus horat. Erek teng. Ada erek teng?
Dia bubuh tank belakang, dia pun ikat, dia pun berjalan. Bunyi injing tu. Kogang belakang, tu injing. Tank tu, gila lah maknanya. Tak. Apa tujuan orang gila bubuh? Ada tengok orang gila dia bubuh ni. Lepas tu dia bubuh tank tu, dia bubuh belakang, dia pun berjalan. Bunyi tu, bunyi apa tu? Orang lain tak ada bunyi injing. Dia bunyi injing belakang. Tu istimewa dia. Tu agak tank tu. Sebab apa ni? Dia tekan. Allah tak boleh nak buat. Jadi diingatan hati kita memang semata-mata kita sendiri. Pilih buat. Kita sendiri. Tak mari pun di hati kita qada. Tu tak ada salah apa pun. Tak ada salah pun. Nak rasa di hati atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biar faham dulu iman. Qada tu rukun iman. Kena faham tu dulu. I'tiqad tu biar betul dulu. Biar kenal Tuhan dulu ni. Hak sifat 20 nak kenal Tuhan lah ni. Hak tu dulu. Pegangan. Ingatan hati kita. Ingat akan hukum hakam. Tu je. Ingatan hati kita. Nak ingat qada kita tak mampu. Tidak diwajibkan kepada kita. Nak ingat akan af'alullah, perbuatan, tidak diwajib pada kita. Yang wajib pada kita ni, ingat hukum hakam. Masa ni wajib buat apa. Masa ni kena buat apa. Ni perkara haram. Jangan duk buat. Kena ingat tu. Nak tengok, ni tak boleh ni haram. Jangan. Nak dengar, ni tak boleh ni. Perkataan-perkataan yang maksiat ni. Jangan dengar. Nak bercakap apa? Kena ingat. Cakap tu hak betul ke? Cakap tu hak salah dengan hukum ke? Kena ingat hukum hakam. Hak tu wajib kita. Hak tu wajib kita ni. Kita nak buat apa-apa. Perbuatan tu baik ke? Perbuatan tu maksiat. Nak kena ingat tu. Ingat akan hukum hakam. Itu kewajipan kita. Nak ingat akan qada, nak ingat akan af'alullah, itu tidak diwajibkan kepada kita. Kita tak ingat, tak ada salah apa pun. Tapi kita berpegang sekalian qada, keesaan Allah pada perbuatan. Tapi sekalian tu, biar faham molek. Baik, jahat, berlaku di dunia, berlaku di bumi, di langit. Di langit tu para malaikat lah. Berlaku di dunia, berlaku di hari akhirat tu qada. Qada siap dah azali, ketentuan azali. Qadar, apa yang berlaku di syurga, itulah af'alullah, perbuatan Allah. Bukan di syurga kita jadi Tuhan. Bukan di syurga kita jadi Tuhan boleh buat sendiri. Bukan. Gerak diam ahli syurga, perbuatan Allah. Gerak diam di syurga, perbuatan Allah. Gerak diam ahli neraka, perbuatan Allah. Seksaan neraka Allah yang buat. Bukan api neraka yang buat. Bukan api neraka yang buat. Seksaan neraka ke, seksaan barzah ke. Bukan ular yang buat. Bukan kalajengking yang buat. Yang buatnya perbuatan Allah. Ular ke, kalajengking ke, di alam barzah, makhluk tak bekas sama sekali. Seksaan barzah, perbuatan Allah. Sekalian qada. Tu sahaja. Kena guna ayat macam mana sekalian ni? Sekalian ni ratusan kali, ribuan kali sebut sekalian. Bila hurah balik, tu qada juga. Tak masuk dalam sekalian. Kita minggu ni balik kepada umbi balik ni. Yang bicara lepasnya berkaitan dengan menyandarkan kejahatan kepada qada. Ada situasi yang syarak membenarkan. Di antaranya kerana untuk elok cercaan. Kita dahulu memanglah. Kita lara dahulu. Kita banyak buat salah. Kemudian kita bertaubah kepada Allah. Kita nak kembali balik tu banyak kesukaran lah. Sebab masa-masa dahulu lara kitanya belajar pun pasti tidak. Kemudian tua baru nak belajar. Maka bila belajar tua ni faham lah. Lepas ada orang yang bunyi ilmu tauhid, dia pakai akak punggung lari. Dia kata payah, pening. Dia pun lari akak punggung. Pekoh dia tak lari. Pekoh dia kata mudah sikit. Tauhid dia boleh lari. Pening, payah. Apa ni? Sekalian qada tu pening payah. Saya pun tak tahu nak katalah.
Kena cakap orang putih orang. Kena cakap Arab berapa kali. Dia cakap Melayu tak jadi dah. Tak jadi. Dah. Ni cerita betul lah. Pekoh tak lari. Tapi kalau buka mulut je, nak mengajar bab qada qadah, pakai lari. Dia kata pening, serabut duk mikir. Kalau ke gitu kok, salah belakalah pegangan kitanya. Lepas tu, siapa nak masuk syurga kalau hak tu salah, hak ni salah pegangan. Siapa nak masuk syurga? Dah salah belaka. Salah belaka siapa? Dia je. Dah kawan-kawan dia tanya gitu kok. Kawan-kawan mu je. Kawan lain pun. Nak marah. Jadi seolah tak ada di syurga. Dah. Kita wa amal. Lah mana dah wa amal? Tiba-tiba mari ustaz mengajar, pegangan ni salah. Salah pegangan ni amal ibadah jadi debu yang bertaburan. Tuan tak terima amal ibadah. Lepas tu siapa nak masuk syurga? Tak ada orang masuk syurga dia kata. Tak ada orang siapa? Ramai masuk syurga. Dia lah. Dah akidah dia salah. Dah akidah salah. Bertaubat lah. Kenapa nak marah? Nak marah pula. Dia tanya kawan-kawan dia pun. Gitu belaka. Tak faham belaka. Pening belaka. Lepas tu. Kawanmu sama lah juga. Bertaubat. Tapi tak mau belajar. Dia kata berat. Payah. Sebab apa? Belajar lewat. Jadi. Wa amal lama dah. Lama dah wa amal. Tiba-tiba tauhid tak belajar lagi. Belajar rekah-rekah gitu je. Dengar ceramah-ceramah gitu je. Baca buku-buku akidah moden-moden gitu je. Ada duk ceramah. Buku tauhid moden-moden tu. Cerita bab alam barzah. Baguslah. Cerita bab alam barzah. Itu salah satu rukun iman yang kelima. Caralah. Tapi nak main waktu je. Lagi pada qada dan qadah tak pernah perici molek. Ada benda lah. Ada benda tu dia marah. Atau masuk neraka habis ya. Kalau tak bertabat masuk neraka. Tu siapa nak masuk syurga? Siapa nak masuk syurga apa je? Orang tuan pilih ya. Ada ni. Dia gitulah kalau kita belajar lewat, kita akan jadi kesukaran. Sabarlah. Sabar. Redha. Kepayahan kita tu kerana taksir cuai kita kerana kita belajar lewat. Orang apa tu? Orang pukir. Itulah. Tu baru nak belajar. Muda-muda tak mau belajar. Tapi dia belajar molek dah. Fadu ain tauhid pekot tasawuf. Orang duduk ukit lagi. Nak orang lagi dah. Dulu tak belajar qada qadah. Dulu kamu tak belajar tu salah berdosa besar. Macam mana kamu boleh sandar pada qada dan qadah? Hak ni syarak membenarkan, mengharuskan. Sebab nak elok daripada orang kata ke dia. Dia bertaubat dah nak ukit apa lagi? Itu contoh keadaan situasi yang mana menyandarkan kejahatan kepada qada qadah. Yang syarak mengharuskan. Untuk elok daripada orang duk kata. Dia buat molek dah, dia bertaubah dah. Jadi, memang betul lah. Kalau belajar kemudian, adalah payah dia tu. Tapi, atas bahagian masing-masing. Ada orang yang, walaupun payah, tapi dia tetap istiqamah. Sebab apa? Kewajipan dia buat sebab belajar. Tak faham lagi, dia belajar. Tak faham lagi, dia belajar. InsyaAllah lah. Satu. Seperti faham tau. Sekalian perkara jahat pun qada qadah faham selapis. Oh jahat ni tak nampak lagi, dia nampak jahat manusia je. Naik pula naik. Kemudian qada qadah. Qadah tu apa? Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah pada perkara jahat? Mula-mula tu seperti boleh teruk dah, kemudian jadi payah pula. Baru faham. Perbuatan Allah ni hati kafir tu Allah buat. Perbuatan zahir sama berhala tu Allah buat. Gitulah. Kafirnya Azazi tu, kafir Azazi tu, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mula-mula sebut qada, ketentuan qadar perbuatan Allah perkara baik dan jahat, mula-mula tu nampak okey. Tambah, dia perlahan. Simple saja. Tapi simple tak simple pun, mudah tak mudah pun, semuanya diatur oleh Allah. Qada qadah bahagian masing-masing. Itu saja. Yang Tuhan kendak kebaikan. Yang Tuhan kendak kejahatan. Syurga neraka, qada qadah. Syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah. Qada Allah mustahil berubah sama sekali. Dah kita berdoa syurga tu, kita berdoa tu pun qada qadah.
Kita berdoa tu. Ada yang Tuhan perkenan, ada yang Tuhan tidak perkenan. Macam kita semayang. Semua berdoa belaka. Ihdinas siratal mustaqim. Semua berdoa belaka kan? Semua berdoa mohon petunjuk daripada Allah. Adakah orang semayang semua dapat petunjuk belaka? Ada orang semayang, akidah tak bercara, tak ada petunjuk. Ada orang semayang, pekoh tak bercara, tak ada petunjuk. Ada orang semayang, riak, ujud, takabur, dikekali. Tak ada petunjuk lah tu. Lepas tu, ihdinas siratal mustaqim, qada qadar lah tu. Tuhan tidak perkenan. Itu qada qadar bahagian dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi dengan ribaknya terbabit, dengan rasuahnya terbabit, menipu pun dia juga. Macam-macam perbuatan jahat dia juga. Semayang bang tak tinggal. Bila semayang tak tinggal, mana berdoa pun tak tinggal. Berdoa dia tu qada-qadar. Tuhan perkenan, Tuhan tidak perkenan, qada-qadar. Itu jelah. Sebut tadi kan syurga neraka Tuhan tetap daripada azal, mustahil berubah sama sekali. Dan yang kita nak minta tu, memang kita nak minta. Yang kita nak minta syurga. Kita minta berlindung daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sudah semayang. Minta semua tu. Orang yang minta berlindung dari neraka tu, Tuhan berkenan pada azab Tuhan tetap dah. Dia ahli syurga. Terlepas daripada neraka. Orang yang baca Allahumma ajirna minan nar tu, Allah tak berkenan. Allah tetap daripada azab. Dia ahli neraka. Tapi baca belaka. Baik jahat, syurga neraka, qada qadar, qada Allah mustahil berubah sama sekali. Bahagian kita bagi itu macam sekarang, sama lah. Belajarlah, hok dok-doklah, hok beramal lah, hok beramal dengan ilmu, beramal dengan ilmu lah, hok beramal tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu lah. Begitulah. Kita ni umpama pelakon. Skripnya sudah siap. Kita seolah pelakon, skrip sudah siap. Ada berlakon watak baik, ada berlakon watak jahat. Ada berlakon watak baik ni baik sungguh. Ada berlakon watak baik pura-pura baik, nipu kena-kenanya. Gitulah juga. Bandingan tu lah. Skrip siap dah. Itu pegangan kita. Bagian syarat zahir ni biasalah. Kita buat asbab, kita berdoa, itu bagian syarat zahir. Tapi apa yang kita lakukan pada zahir, itulah qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira kita ni hak berkaitan dengan takluk iradah ni, kita tak sesal lagi lah. Kita sambung balik minggu depan pula, hak berkait dengan perkara jahat. Wallahu alam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19, baris yang keempat daripada atas. Baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 8 syarat sujud. Terbuka dahinya. Jadi sujud ni wajib kena bumi 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut, jari, kaki. Kemudian 7 anggota ni yang wajib terbuka, jangan berlapik, hanyalah satu sahaja, dahi. Terbuka dahi. Dengan bahawa dahi jangan berlapik dengan pakaian yang ada pada diri kita. Jangan berlapik dengan anggota tubuh kita. Adapun berlapik dengan pakaian orang lain, macam orang perempuan kan. Dia kadang-kadang baju semai perempuan ni kan dia boleh kembang kan. Dia boleh terbuka. Jadi sujud-sujud Allah atas kain semayang orang sah hadapan. Tak ada apa-apa. Mana boleh dahi berlapik dengan
Kain semayang kita tak boleh lah. Kain semayang orang tak apa. Pada ni. Berapa lapis kain semayang orang depan pun tak apa. Faham? Hak tak boleh kain semayang kita. Hak tak bolehnya anggota tubuh kita. Kita nak sujud, cucu gibuh tapak tangan di tempat dahi kita. Nak sujud dia pun gibuh tapak tangan. Sujudlah tapak tangan dia. Tapi jangan ngilah lah. Dah jadi semayang tu. Pakai duk mengilah situ dah lah. Apa cucu ni? Orang nak sujud, dia letak tapak tangan. Boleh tak sujud berlapik dengan tapak tangan? Kalau tangan kita tak boleh. Kita nak sujud, kita buh tangan kita. Tak sah. Sebab dahi tidak terbuka. Tapi kalau tangan cucu kita, tak ada apa-apa. Bukan tangan. Kita nak sujud, dia melentang depan semayang kita. Kita sujud atas perut dia tu. Dia hok-hak, nampak. Jangan ketawa sudah lah. Sujud atas perut dia tu. Allah. Main nak letang depan kita nak sujud ni. Dia main depan. Sujud atas perut dia tu. Tak boleh ke sujud berlapik dengan anggota tubuh kita? Anggota tubuh kita tak boleh lah. Anggota tubuh lain tak ada masalah. Kenapa orang ni? Sujud kat belakang ni, lepas tu sogong. Segong ke apa? Ni, sujud dia ni, lepas tu segong ke sogong. Okay. Sogong. Lepas tu ibu naik atas sekok kita. Nak orang ni? Naik atas sekok pula. Nak orang ni? Naik atas sekok. Sujud lama-lama sikit. Dah dia tak gerak ni. Sujud lah lama. Baca doa panjang-panjang. Ni. Panggung je lah. Tunggal langgang pula dia ikut belakang. Nasib dia lah. Hak tak boleh berlapiknya, pakaian kita sendiri. Hak tak boleh berlapiknya, anggota tubuh kita sendiri. Kemudian terbuka dahi ni. Ni ayat kitab. Terbuka dahi. Kemudian kita mengelepasnya macam mana solat atas kursi tu, kita cerita balik tu. Solat atas kursi tu. Dia terbuka dahi ni bukan semestinya dahi tu terbuka sekalian. Ni terbuka dahi. Saya sekolah tingkatan 1 sekolah Arab. Ustazah mengajar. Rasa macam terbayang muka ustazah tu. Macam terbayang lah. Tapi tak ingat dah. Kalau jumpa tak kenal dah. Tapi terbayang. Dia ajar. Jangan ada rambut seorak pun. Terjuntai. Terjuntai apa? Terhulu ni. Jangan ada sorak pun dia kata. Kalau ada je sorak, maka tak sah sujud. Kerana berlapik dengan rambut sehelai. Kita punyalah nak semayang ni. Ni. Gesek modahi. Nak bersokok Kalau mendengar pakai sokok. Ni nak bersokok, dah cermin tak ada. Cermin ada kita boleh tengok dia cermin tak ada ni. Ni lah pasti dah ya. Tak pau bersokok. Takut ada sorak. Dan kalau ada cermin, kita boleh tengok cermin ada ke tak. Cermin tak ada. Dah ingat ni, jangan ada seorak rambut pun. Dia kata. Saya pun mengaji pondok, tanya tu guru. Seorak rambut tak boleh kata guru. Allah. Lepas tu dia tak boleh kata terhalang rambut. Lepas tu nak kena rata sekirang dahi. Tak tahulah. Nak rata sekirang dahi, kena healing lah. Terus kata. Healing mana? Sujud, senggeng. Barulah habis dahi kena. Allah, sorak rambut pun tak boleh. Kalau kata rambut juta habis. Ni orang lelaki lah, kau perempuan. Kau perempuan rambut aurah. Rambut habis ni, pakai depan. Dia pun sujud. Kena mana-mana juzuk dahi. Sah lah. Ni terbuka dahi seolah-olahnya dahi ni kosong. Satu juzuk je wajibnya. Kalau ada tuak besar, kena tuak. Ada tuak besar, disujud atas tuak je kena. Tak apa dah. Tapi kena tekan lah. Sebab nak sujud, dia kena dahi wajib kena tekan. Anggota lain sunat kena tekan. Dia akan bicara syarat syarat keempat. Syarat keempat tu tekan. Hal ni bicara ketika letak 7 anggota di bumi. Yang wajib jangan berlapik, dia kena terbuka hanya dahi sahaja. Tapi bukan sekalian dahi. Satu juzuk dahi sudah memada. Satu juzuk dahi sudah memada. Yelah, cuma kadang-kadang tapi orang ni betul-betul lah. Orang ni
Dia dia Yaman ke Mesir gitulah. Dia ngajar di satu madrasah. Dia pakai serban. Dia pakai serban letak sini. Dia ikat serban ni. Sepenuh dahi itu tu. Kata mana syekh ni? Ke nanti dia sujud, dia tarik. Dok, dia sujud atas serban tu. Dia sujud atas serban betul-betul. Oh, harilah anak mamu ni macam mana. Kau pandai kamu lah kata. Dah dia sujud berlapik dengan serban. Wajib dengan berlapik tu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali berlapik nak berlapik pun. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, berlapik tu makruh je. Berlapik tu makruh je. Ada ni, sah semayangnya. Mazhab Syafi'i je, dahi jangan berlapik. Kena terbuka dahi mazhab Syafi'i. Dah dia mari daripada luar. Tak ingat dah dia Yaman ke Mesir gitulah. Tapi dia tang jadi tu imam, dia punya baca tu sedap. Oh, dia punya baca tu sedap ah. Dengan suara dia, dengan lagu dia sedap. Tapi dia semayang sebang duduk sini. Tu ginilah kata. Tegurlah syekh tu. Orang pun tegurlah. Dia tak pakai serban langsung kepada tu. Orang bukan tegur pakai serban. Dia pakai kopiah daripada tu. Tegur jangan kat serban sini. Yang tegur tu cakap tak pandai pada dia. Mau cakap Melayu tu orang Arab. Takut tak faham ke macam mana. Tegur. Lepas tu tak ada dah. Tak ada serban langsung dah dia. Tak akan ada serban. Tapi untuk sementara sebelum tegur tu, kalau berasa nak ikutlah dia jadi makmum. Lepas tu dahi dia berlapik dengan kain serban. Lah, terpakai mazhab lain lah. Macam mana lagi dah? Nak tegur, tak tergamuk. Ataupun nak tegur, tak pandai nak cakap Arab. Mungkin lah. Itu orang kali. Hak berlaku kapung tu, orang bawa balik Mekah. Bawa balik Mekah. Bawa nak belajar ikat serban. Dahlah, kalau kita balik Mekah ni, mula-mula sapa di kampung halaman. Pergi masjid mula-mula. Kalau tak mulai dengan pakai serban lalu dah. Bila nak pakai serban? Dah dah lah kemudian. Masa tu kalau pakai serban, orang tak akan tengok. Tahu? Kan kalau kita buat benda tak biasa buat kan, aku tengok. Aku kan kita kan. Kan biasa kan kalau dulu tak pakai serban contoh, kemudian dia pakai serban, biasalah. Hari pertama tu je lepas tahu tak percaya tu. Sama-sama member bukan nak kata apa, sama member. Terlebar gitu tu. Serban tu. Misalnya. Dia gurau kalau kamu sama-sama kawan digurau je dia kata apa pun. Tapi kalau balik Mekah, mula-mula pergi masjid pakai serban, tak ada seorang pun pakai kelih. Tak ada seorang pun orang kan, mentang-mentang haji pakai serban. Takkan kata gitu. Sebab apa? Memang selayaknya. Tapi kalau bula-bula balik Mekah tu, serban sipang dalam almari juga. Lepas tu bila nak pakai serban? Bila nak pakai? Mana kita ni? Pakailah serban, kokoknya pada masa semayang. Paling dok. Paling dok. Semayang Jumaat. Tak ada ni. Semayang Jumaat. Dapat pahala seumpama 70 Jumaat. Ni. Hari Jumaat orang ramai. Orang tak nampak muka kita dah. Kalau semayang fardu, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang. Orang tulis je nampak muka kita. Cuba lagi Jumaat. Orang nampak lagi muka kita. Orang ratus tak nampak dah muka kitanya. Malu juga. Pergi semayang Jumaat kapal lain lah kalau malu. Sekurang-kurangnya hari Jumaat tu pakai serban. Warna putih serban. Tengok pada mana lain. Hari Jumaat sekurang-kurangnya. Orang tak pakai serban nak tanya. Di rumah ada tak serban? Apa tak ada? Orang balik Mekah, hadiah serban. Orang balik Mekah, hadiah serban. Di pergi Mekah, dibeli serban. Hadiah ke orang. Dia tak ada orang tau. Dia ada orang pula. Jadi, orang hadiah serban. Dah dulu lagi kan? Hadiah serban. Buat apa tu? Simpan dalam almari. Saya mula-mula pakai serban bukan pondok.
Saya mula-mula ke Sebang bukan pondok. Saya mula-mula ke Sebang, tingkatan 1 sekolah menengah Arab Tok Jiring. Sekolah menengah Arab Tok Jiring, nulah kata besu tu. Tingkatan 1 tu, mula-mula saya pakai Sebang. Sebab abang-abang di asrama tu dia pakai Sebang. Jadi abang-abang tu lah yang ajar kita pakai Sebang. Sebang ambil mana? Dalam almari rumah lah. Ada Sebang dalam almari tu. Orang balik Mekah beri. Orang balik Mekah beri. Ada almari tu. Ambil. Lepas tu belajar dengan abang-abang tu ikat Sebang. Tingkatan 1. Mula-mula kenal Sebang. Lepas kenal Sebang, pakai kopiah. Tak mau pakai sokok dah. Pergi sekolah, nak pakai kopiah juga. Baloh pula dengan cikgu di sekolah. Dia tak pernah pakai kopiah. Dia kena pakai sokok. Baloh. Skandal. Pakai sokok juga. Kadang-kadang pakai sokok, cikgu tak ada. Lipat-lipat sokok pun dah pakai. Kena-kena pakai sokok ni, tak jadi comel lah. Pakai sokok ni. Orang. Masa budak-budak, kita bukan kerti apa pun. Dia kata sokok ni, kalau pergi Indonesia, kadang-kadang orang Kristian pakai sokok, dia kata. Oh gitu. Kita tak pun nak sokok. Nak kopiah. Mana boleh pakai kopiah di sekolah? Marah-marah dengan cikgu. Baloh pula dengan cikgu. Sebang tu masing-masing ada belaka. Pakailah. Sekurang-kurang pakai hari Jumaat. Sekurang-kurang belajar masa tu. Mak haji lah. Tolong kau ikat Sebang ke ayah haji tu. Haji. Lipat molek katun depan tu. Dah warna ni Sebang lah. Pakailah. Mana? Ajar pakai. Tolong ikat. Tapi belajarlah. Balik Mekah, dia pakai Sebang. Ikat sini. Ada sekali berlaku. Ikat sini. Kata ya haji tak kena gitu. Betul lah. Balik Mekah. Balik Mekah ni masa tu nak pakai Sebangnya. Takkan jadi malu sebab ya haji. Tapi ikat sini. Ikat sini. Tu tak apa tu. Akak sikit je. Akak sikit. Tarik sikit. Tolok sikit. Tolok. Biar tu sikit. Dah ikat di sini. Kena belajar juga. Lepas tu ada orang pakai Sebang tu. Nampak besarnya Sebang. Satu dahi dekat-dekat nak tutup. Tanya dia lah disujud macam mana. Tu Wallahu'alam lah. Wallahu'alam lah tunya. Pakai Sebang besar. Hampir sepenuh dahi Sebang dia ni. Tak apalah. Waktu masa tengah biasa ni. Masa sujud macam mana? Pada masa sujud. Ke dia tolak naik sikit Sebang. Wallahu'alam lah. Tapi tengok pada masa pakai tu. Dahi macam mana kena ke tidak. Sebab mazhab Syafi'i ni. Terbuka dahi. Tu syarat dia. Syarat dahi terbuka, jangan berlapik dengan umpama pakaian kita ataupun anggota tubuh kita. Ada ni. Tapi terbuka dahi ni bukan sekalian dahi. Tapi nak comelnya sepenuh dahi, tika di lantai tu tidak berlapik walaupun dengan sehelai rambut pun. Itu seeloknya. Tapi kalau ada sehelai rambut, orang lelaki lah ni bukan perempuan, tak ada masalah sujud di sah. Tapi seeloknya, biar licin, tak ada sungguh-sungguh. Kalau kata sunat, jangan biar ada walaupun sehelai rambut. Betul? Kata sunat, jangan biar ada terhulu, terjuntai sehelai rambut pun. Jangan biar ada. Betul? Tapi yang kata wajib, kalau ada sehelai rambut tak sah sujud. Tu salah gitu. Tak ni. Kemudian yang ke hak anggota yang wajib kena bumi tanpa berlapik. Hari nak tambah lagi. Hak kursi kita bicara semula. Keempatnya ditekan akan kepalanya kepada tempat sujudnya. Kita ambil dua. Keempatnya ditekan akan kepalanya pada tempat sujudnya. Makna ketika letak di atas bumi lah. Letak atas bumi tu selain daripada dahi tu wajib tidak berlapik. Yang keduanya ketika letak kepala, dahi itu kena tekan. Kenapa? Kena tekan ni maknanya kalau letak umpama kapah di bawah, kapah tu akan jadi rapat. Akan jadi turun tu. Dia panggil tekan. Bukan letak saja. Pada ni kan kita kan letak saja gini.
Letak ni, dahi kena dah ni. Dahi kena dah lantai tempat sujud. Ni. Tapi baru kena. Mana dahi terbuka, tidak berlapik. Satu lagi, kena tekan. Kena berat. Bukan tekan, tonyoh nak jadi hitam dahi, nak seorang kata kita kuat sujud. Bukan. Ada je ni, sujud dia tonyoh. Dia gesek. Nak seorang kata dia kuat semayang. Biar dahi dia ni bekah, telok, hitam dahi. Tak gitu. Tapi maknanya dia kena tekan sikit. Mana kalau ada umpama kapah, maka kapah tu akan jadi rapat. Mana dahi tu akan rapat dengan latar. Mana berat sikit lah. Adapun 6 anggota yang lain, 6 anggota lain, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Yang pertama, tidak wajib terbuka. Yang kedua, tidak wajib tekan. Hanya sunat terbuka, sunat tekan. Kalau sunat buka, 2 tapak tangan. Lelaki dan perempuan. Dahi wajib jangan berlapik. Kena terbuka. Jangan ada benda yang berlapik. 2 belah tangan, hak kena latar ni, lelaki sama, perempuan sama, sunat jangan berlapik. Ni jangan ada kain ke apa, jangan ada. Sunat jangan berlapik. Faham? 2 tapak tangan. Kemudian sunat tekan. Jangan letak saja. Boleh dah letak saja. Letak sajalah sebagai tengok mozaik tu macam tak bersih, letak saja. Kena tak? Bumi kena sah dah sujud dia. Tapi sunat letak betul-betul. Tekan. Tangan ni tekan. Bukan letak saja. Letak saja sudah memada. Tapi sunat jangan berlapik tapak tangan dan sunat tekan. Dahi wajib jangan berlapik dan wajib tekan. Tekan ni berat lah. Bukan tekan macam tadi kata tonyoh-tonyoh. Bukan. Berat. Bukan letak saja. Jangan ambil dahi. Tak gitu je. Kena. Dahi bersentuh dengan lantai. Dahi pula tidak ada berlapik. Betul. Tapi tekan ke tak? Terbuka itu satu syarat. Tekan dahi itu satu syarat yang lain pula. Adapun terbuka 2 tapak tangan, sunat. Tekan 2 tapak tangan, sunat. Adapun 2 kaki, orang perempuan memang wajib tertutup. Sebab dia aurah. Orang lelaki, sunat. 2 perut jari kaki, jangan berlapik umpama stokeng. Jangan pakai stokeng. Sunat, perut jari kaki, kena bumi, kena lantai, tanpa berlapik dengan umpama ni stokeng. Orang perempuan memang kena berlapik sebab kaki aurah. Kemudian kaki begitu juga. Bukan hanya kena di bumi, perut, jari kaki. Sunat kena tekan. Sunat tekan. Memang kita tekan kan. Kalau dia letak saja je. Perut jari kaki tu kena latar. Tapi dia tidak tekan. Dia letak, setuh. Perut jari kaki sentuh dengan latar, tak tekan. Sah dah. Sunat tekan. Kemudian sunat kelima-lima batang jari kaki tu kena bumi belaka. Dan tekan belaka kelima-lima batang tu. Tu sunat. Kemudian lutut, memanglah lutut ni dia kena berlapik. Sebab lutut tu boleh terbuka aurah bagi lelaki. Dan lutut memanglah dia akan tekan. Ke lutut tak tekan kau? Lutut memanglah tekan. Dan memang sunat tekan. Memang sunat tekan. Orang tu dia lutut dia buat macam tak tahulah, tak tekan. Sah, janji lutut tu kena bumi. Tapi lutut pasti berlapik dengan pakaian. Dahi wajib jangan berlapik, wajib tekan. 2 tapak tangan lelaki perempuan sunat jangan berlapik dan sunat tekan. 2 perut jari kaki, orang perempuan pasti berlapik sebab kaki aurah. Orang lelaki sunat jangan berlapik dengan umpama stokeng dan sunat tekan. Adapun lutut memang berlapik walaupun lelaki sekalipun dan sunat tekan. Lutut pasti kita tekan. Hak ni bicara berkaitan dengan syarat untuk menyempurnakan rukun sujud. Syarat untuk mensempurnakan rukun sujud.
Ini belajar fardu ain bab semayang. Bukan bilang rukun 13. Bilang rukun 13. Umur berapa kita pandai bilang? Tak ingat tau. Ingat-ingat pandai dah rukun 13. Umur berapa pun tak ingat. Ke? Kalau mendengar baru tahu rukun 13. Naik kalau mendengar barulah tahu rukun 13. Tahu daripada budak lagi. Boleh bilang dia budak rukun 13. Tapi belajar fardu ain bukan bilang rukun 13 gitu dah. Ni kena belajar syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Macam hak bicara rukun iman tu lah. Rukun iman 6 perkara. Tadika pasti pun boleh pandai. Dah budak-budak tanya budak-budak. Ada berapa rukun iman? Semua budak pandai. Sebut 6 rukun iman. Tapi kena perici satu-satu rukun untuk fardu ain. Jadi hak nak perici ni syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Ini bicara syarat bagi untuk sah rukun sujud. Ada 8 syarat. Kemudian yang kita tak sempat nak bicara adalah hak berkaitan dengan orang semayang atas kerusi. Kita akan bicara baliklah. Sebab orang semayang atas kerusi ini dia berkait dengan persoalan sujud. Dia uzur daripada berdiri, duduk atas latar ke, duduk atas kursi ke, sama duduk. Rokok ketika solat duduk atas latar, dengan rokok ketika solat duduk atas kursi, sama je lah tunduk ke hadapan kan. Tidak sama. Duduk antara sujud ketika duduk atas latar dengan atas kursi, sama. Duduk ketika membaca tasyahud atas latar atas kursi, sama. Macam mana sujud? Orang duduk atas latar, sujud kena bumi 7 anggota. Orang duduk atas kursi, boleh tak kena bumi 7 anggota? Ni hak persoalan orang semata kursi. Bukan persoalan duduk. Bukan persoalan rokok iktidal. Persoalannya orang semata kursi ni ketika sujud dapat tak menyempurnakan ke-8 syarat bagi sujud, terutama syarat yang kedua dengan syarat yang ke-7. Syarat kedua kena bumi 7 anggota. Syarat ke-7 tinggi punggung daripada kepala. Ini 2 daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Ini hak berkait dengan orang semata kursi kalaulah mengikut pandangan mazhab Syafi'i kita. Ini mazhab Syafi'i kita lah. Orang hak balik Mekah tu tak sedut tegar lah. Marah ayah haji. Oh, Mekah pakai duduk atas kursi dia kata. Gitulah. Tapi wallahu a'lam lah. Ada kawan tu dia belajar Mekah. Dia kata Mekah ni, dia kata semata kursi ni bukan orang Mekah dia kata. Hak mula asal dia kata orang Mesir, orang Syria yang buat semata kursi. Dia kata bukan orang Mekah. Sebab orang Mesir, orang Syria ni dia gemuk. Dia tubuh besar, dia gemuk. Bila dia gemuk, kalau dia turun ke latar untuk sujud, dia tak akan boleh bangun. Ni asal-asal ni orang cerita saya lah, wallahu a'lam lah. Dia cerita, dia kata mata kursi di Mekah bukan orang Mekah yang buat. Orang Mesir, orang Syria, orang gemuk. Dia gemuk tu, dia turun je tak naik Maka dia pun tak turun ke latar, dia pun semata kursi. Dia berdiri. Rokok dia berdiri, iktidal dia berdiri, nak sujud dia pun duduk atas kursi. Dia tak turun ke latar. Sebabnya dia tak akan boleh bangun bila dia turun ke latar. Itu di antara situasi yang mazhab Syafi'i kita pun membenarkan semata kursi. Itu antara situasi lah. Itu kita akan bicara semula berkaitan dengan semayang atau kursi, berkait dengan syarat untuk sah rukun sujud. Kelimanya jangan kosak dengan tunik itu bagi yang lain daripada sujudnya. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 56 baris yang ketiga daripada atas. Yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabdanya sabda Rasulullah SAW lagi,
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Dulu aku, ini Nabi SAW, tegah kamu daripada ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Kerana ianya yang ziarah kubur boleh menzahidkan pada keduniaan dan mengingatkan kamu kepada akhirah. Jadi ziarah kubur ni akan yang memperingatkan kita akan hari akhirah, memperingatkan kita akan kematian. Hadis terdahulunya, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarahlah kubur kerana ianya ziarah kubur boleh mengingatkan mati. Yang mana ingat mati ni, zikrul maut adalah sifat mahmudah yang ke-10. Dalam hadis ni Nabi menceritakan bahawa dahulu di awal Islam, Nabi larang sahabat mengziarahi kubur. Di awal Islam. Sebab apa? Sebab di awal Islam ni masa lagi ada perangai jahiliah. Perangai jahiliah ni sembah dan puja kubur. Itu perangai jahiliah. Jadi di awal Islam, Nabi melarang sahabat ziarah kubur. Kemudian barulah Nabi memerintahkan sahabat supaya mengziarahi kubur. Kemudian barulah Nabi perintah sahabat menziarahi kubur. Kerana menziarahi kubur tu akan boleh menzahidkan pada dunia. Zuhud yang bicara dahulu, sifat kepujian yang ketiga dahulu. Zuhud. Taubah sifat kepujian yang pertama, khauf sifat kepujian yang kedua, zuhud sifat kepujian yang ketiga. Zuhud ni apa ni? Berpaling hati daripada dunia. Apabila kita ingat kepada mati, bila kita ingat pada hari akhirah, maka bawa kita hati berpaling daripada dunia. Sebab dunia ni tidak ada manfaat lepas dia mati. Ada ni. Hati zuhud pada dunia. Faham tak dunia ni apa? Dunia ni tiap-tiap perkara yang tidak ada manfaat lepas dia mati. Tapi kalau dunia ni termasuk anak cucu tu dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia, kan? Harta dan anak pinak perhiasan dunia. Harta, anak pinak perhiasan dunia. Tapi kalau harta tu jadi bekal akhirah, tak akan jadi dunia. Kalau anak-anak tu yang anak yang soleh bekal akhirah, tak panggil dunia. Dunia ni perkara tidak manfaat lepas dia mati. Jadi kalaulah kita tu ziarah kubur yang memperingatkan kita akan kematian, yang memperingatkan kita akan hari akhirah, kita akan palingkan dunia yang ada pada kita untuk akhirah. Dunia di kita paling akhirah. Nak jadi akhirahnya, kita sentiasa bimbing nasihat anak kita untuk jadi anak yang soleh. Bila anak kita anak yang soleh, itu bukan dunia, itu akhirah kita. Bila anak kita soleh, harta-harta yang kita tinggalkan dipusakai oleh anak-anak kita, itu akhirah kita tu, bukan dunia. Sebab anak yang soleh akan menggunakan harta kita pada taat kepada Tuhan. Ada ni. Adakah dunia kita tinggal pada anak kita jadi dunia? Tak, jadi akhirat. Tak nak jadi akhirat lah. Tapi kita kena palingkan biar jadi akhirat. Mana anak cucu bekal akhirah, anak cucu yang soleh. Betul bekal akhirah. Jadi bila anak cucu soleh, harta yang kita tinggal kepada mereka, mereka akan buat taat kepada Allah. Akhirat kita lah. Hak berpaling dunia yang tak ada manfaat lepas dia mati. Kita jadikan dunia tu bukan dunia, jadikan dunia tu bekal akhirah. Jadi untuk dapat zuhudkan hati di dunia, kena sentiasa ziarah kubur. Pergi kubur, ziarah kubur. Tengok orang duduk kubur tu, orang kaya raya mana? Harta atau dunia hak dia belaka. Hak dia belaka selain dah orang lah. Hak dia belaka. Macam dalam bank lah. Duit kita belaka selain dah orang.
Selain 2 orang lah, hak kita belaka lah. Selain 2 orang. Hak orang, faham lah. Maknanya, kaya mana pun orang sekalipun, situlah akhirnya. Ke kubur itulah akhirnya. Lepas tu Nabi perintah ziarah kubur. Sebab apa? Akan menzahidkan kita di dunia, memalingkan kita di dunia, dan memperingatkan akan hari akhirah yang kekal. Tapi di awal Islam, Nabi larang ziarah kubur kerana pada masa jahiliah masih ada lagi, pada masa jahiliah ada perangai jahiliah, sembah dan puja kubur. Kita pada masa kita sekarang ni, kita kena beringat, orang Islam pada masa sekarang ni, kekuatan agama dia macam mana? Kuat dah agama sekarang. Kita nak ziarah kubur, ziarah, tapi sederhana. Jangan berlebihan. Sederhana. Jangan berlebihan. Ada ni. Khairul umur awsatuha. Sebab pekerjaan kata Nabi yang pertengahan. Tambahan pula kalau menimbulkan fitnah pula. Kalau menimbulkan fitnah, walaupun terkadang diharuskan, dibenarkan pada syarak, tetapi terkadang boleh menimbulkan fitnah, jangan buat. Jangan buat. Bila kita ziarah kubur ni dah kena sederhana. Jangan pelik. Orang belajar dulu-dulu biasalah kita suka ziarah. Ziarah pondok-pondok lama, kita ziarah. Jumpa dengan tugu-tugu yang ada. Kemudian kita pun akan singgah ziarah kubur Tugu Hak Asal. Tapi dalam perancangan kitanya, cakapan kitanya nak ziarah Tok Guru. Pondok Tapi pondok tu pondok lama, sudah generasi. Tapi kita nak ziarah Tok Guru, nak minta nasihat dengan Tok Guru ada. Kemudian sebelum balik, kita ziarahlah hak Tok Guru Asal. Tok Guru Asal tu terkadang ayah mertua kepada Tok Guru ada, ataupun Tok Ki mertua Tok Guru yang ada, kita ziarah Tok Guru Asal, ziarah. Tapi dalam perancangan kitanya ziarah Tok Guru pondok, hak hidup. Tapi sambil-sambil kita ziarahlah hak Tok Guru hak pertama, hak sudah meninggal. Orang sekarang ni dak cakap mula-mula lagi dah, lagi mana? Nak pergi ziarah kubur. Lepas tu sambil-sambil ziarah Tok Guru pondok. Jadi ziarah kubur tu nombor 1, ziarah Tok Guru hidup tu nombor 2. Kita dulu nombor 1 ziarah Tok Guru hidup. Kemudian kita akan ziarah kubur Tok Guru Asal. Di Tok Guru pondok ni, daripada ayah turun pada anak, turun pada menantu, turun pada cucu, pada cucu menantu. Dia berlapis-berlapis, bergenerasi dia panggil. Jadi kita ziarah Tok Guru yang hidup, sambil-sambil kita pun ziarah kubur hak Tok Guru hak meninggal hak asal. Sekarang ni dok, mana-mana nak pergi kubur, mana-mana nak pergi kubur. Bukan kata utama nak ziarah Tok Guru yang hidup, bukan. Mana kena sederhana. Kena sederhana. Kita ziarah kubur untuk memperingatkan kita akan akhir, ingat akan mati. Itu tujuan kitanya. Ada ni. Kita ziarah kubur-kubur orang alim. Kita ziarah kubur-kubur awliya. Kita sentiasa ziarah kubur mak ayah kita. Begitulah. Untuk ingat kita akan kematian. Tapi tadi sederhana. Sederhana. Jangan berlebihan. Sebab di awal Islam, Nabi larang ziarah kubur. Jadi pada masa sekarang ni pun samalah. Orang Islam kita kadang-kadang ilmu tak berapa nak ada. Iman akidah tak berapa nak kuat. Kita buat satu benda yang berlebih-lebihan. Belanja besar-besar di kubur-kubur. Kena berhati-hati. Kita kata sederhana. Kita balik pada amalan hak orang lama kita, tugu lama kita, mereka bersederhana saja. Tugu-tugu kita pada masa dahulu, mereka ziarah kubur sederhana saja. Jangan buat kubur ni macam pesta pula. Kena cermat. Kena hati-hati, takut mari hak anasir-anasir luar yang ada pengaruh yang tak bawakan yang tidak sama dengan bawakan ahli sunnah wal jamaah. Hak tu kena cermat belaka tu. Jadi mari ni macam-macam orang lah kena cermat. Kata-kata sederhana. Kita ingat balik
Nabi di awal Islam, Nabi larang ziarah kubur kerana masih lagi ada perangai jahiliah. Pada masa tu, sembah kubur, puja kubur. Dulu-dulu sudah timbul kan dulu. Hak pekat dulu kan. Sampai kena buat pagar, kena buat apa. Bukan sembah kubur, minta nombor ekor kubur. Ya, sungguh dulu. Tu hak jelas nyata lah. Hak tu karut-marut, tapi ada yang seumpama tu. Kemudian berkaitan dengan ziarah kubur ni, hak Nabi perintah ziarah oleh kamu akan kubur. Macam mana orang perempuan? Adakah termasuk ke perempuan juga diperintahkan oleh Nabi supaya ziarah kubur? Sebab ada hadis, la'anallahu zuwarat, melaknat Allah Ta'ala akan perempuan yang ziarah kubur. Ada riwayat hadis, la'anallahu zuwarat, melaknat oleh Allah Ta'ala akan perempuan yang ziarah kubur. Ada hadis. Maka orang perempuan ziarah kubur ni, pandangan jumhur kebanyakan, termasuk pandangan muktamad mazhab Syafi'i, walaupun kubur ibu bapa sekalipun, orang perempuan tidak disunatkan ziarah kubur. Itu pandangan jumhur ulama, pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Adapun yang kita duduk ziarah kubur tu, kita pakai pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Orang perempuan sendiri pun disunatkan ziarah kubur. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i yang kita amal sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Hadis kata la'anallahu zuwara tu, melaknat Allah Ta'ala akan perempuan ziarah kubur ni, ditanggung kepada yang meratak-ratak di kubur. Adapun perempuan ziarah kubur mak ayah tu ziarah, kita pakai pandangan sunat. Ziarah kubur selain daripada nak ingat akan kematian, ingat hari akhirah, nak menzuhudkan daripada dunia. Tak apalah, itu amalan kita. Orang perempuan pergi kubur. Tapi khilaf ulama. Adapun ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dituntut, disunatkan, termasuk kepada orang perempuan. Ziarah kubur Nabi, ziarah kubur orang-orang alim, ziarah kubur orang-orang yang ulama, ziarah kubur awliya-awliya, termasuk orang perempuan pun disunatkan ziarah. Selain daripada itu, pandangan muktamad tak dituntut. Tapi satu pandangan, disunatkan juga perempuan ziarah kubur. Macam sebut melepah lah, utamakan orang lelaki. Umpama kata hari raya, kalau kata hari raya, tengok ramai orang ni, tak usah turunlah daripada kereta tu. Ingat ke tak ada orang. Balik dari masjid, lepas main raya, biasalah kalau mak ayah kita hidup, kita dari masjid pergi mak ayah lalu dah. Kan kalau mak ayah kita hidup, kita turun masjid, walaupun rumah kita lain, duduk berasingan dah, turun masjid mana tempat kita pergi dulu? Kita akan pergi rumah mak ayah kita. Sekarang mak ayah kita tak ada dah. Turun masjid, pergi kubur, tak ada apalah. Tapi biasanya hari raya ni orang ramai. Orang perempuan tak payahlah. Perempuan pergi semula-semula. Kita, mereka dah ramai. Kiri kanan tu ramai. Ini ramai. Dah sebelah tu ada, sebelah ni ada, sebelah depan ada. Jangan siapa pergi buat tempat makan. Dia kelau pula, jamu pula atas wakaf kubur. Nak jamu pergi patah. Kubur tu panas, patah ada angin. Pergi patah lah. Pagi raya pergi patah. Dah, salah ke? Salah tak kalau pagi raya pergi patah? Mari rumah kita, diorang dia tutup, duk makan angin patah. Tak nak kata mana. Dah daripada pergi makan angin, di wakaf kubur, apa? Situ panas. Panas lagi, kadang-kadang semuk lagi. Dia jamu pula patah, kelau pula, pesta pula. Ada betul gitu, jangan buat gitu. Kita jagalah. Tapi nak sebut tadi, kalaulah kata orang ramai, orang perempuan tangguh dulu. Tengoklah petang-petang ke, esok-esok ke. Tapi masalah orang ni,
dia nak kena balik rumah selagi. Dia tak boleh duduk lama satu-satu tempat. Dia cari pasangan hok jauh. Lakau bukit dia cari pasangan. Lakau bukit mana? Bukit Gerik. Belah ni seorang, belah ni seorang. Apa tu mula susah. Dia tak mau cari tepi-tepi rumah. Tepi-tepi rumah lah mudah. Naik rumah tu, naik rumah ni. Naik rumah tu, naik rumah ni. Tak ada susah-susah. Mana? Tepi rumah dia tambuh. Dia jauh-jauh. Kau tu lakau bukit. Hak seberang laut. Perang laut. Kan susah. Jadi dia kata, esok tak sempat dah. Tengoklah petang-petang. Petang-petang tu mungkin kurang sikit orang. Gilah petang-petang. Ziarah. Tapi ingat baik, orang perempuan pandangan muktamad tidak disunatkan. Dimakruhkan. Termasuk pandangan jumhur ulama. Pandangan da'i dan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi, perempuan pun disunatkan. Tapi kena jaga adab molek. Ini ziarah kubur. Ziarah. Orang perempuan jangan sesekali mengiringi pengkebumian. Itu saya ada bicara dalam Terengganu FM. Saya tekan berkaitan dengan mengiringi pengkebumian. Itu memang dilarang oleh Nabi SAW. Jangan buat. Dilarang oleh Nabi SAW. Hadis dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha menyatakan, nuhina anittiba'il janais. Ditegah akan kami daripada mengiringi jenazah. Ziarah kubur lain, mengiringi jenazah lain. Hak Nabi larang mengiringi jenazah. Ada ni. Hak tu Nabi larang. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Hak Nabi melarang perempuan mengiringi jenazah. Dan pernah ada riwayat, pada masa Nabi ada dah perempuan yang nak pergi kubur. Pada masa Nabi. Pada masa Nabi ada perempuan nak pergi jenazah kubur. Nabi tanya perempuan, adakah kamu nak pikul jenazah? Jawab perempuan ni, tidak. Maka Nabi SAW tanya pula, adakah kamu akan masuk ke dalam kubur untuk menguburkan jenazah? Jawab perempuan ni, tidak. Maka Nabi bersabda, kamu balik, kamu dapat ganjaran pahala. Lebih baik daripada kamu ikut dan kamu dapat dosa, kata Nabi. Nak pikul jenazah? Tak. Nak turun kubur, menurunkan jenazah? Tak. Balik, Nabi kata kamu akan dapat ganjaran. Daripada kamu ikut, kamu akan dapat dosa. Sebab apa? Nabi larang. Pandangan muktamadnya makruh. Tapi boleh bawa pada haram apabila berlakunya percampuran. Sekarang ni memang berlaku percampuran. Di kubur antara lelaki dengan perempuan. Pada masa pengkebumian, pada masa baca talqin, hal tu jangan sesekali orang perempuan. Ini satu trend baru yang pelik sekarang. Dulu tak ada. Sekarang ni penuh kubur. Kita mak sekalipun, yang meninggal tu anak kita sekalipun, kita tidak dituntut mengiringi. Lepas balik belaka, barulah kita mengziarahi. Tak ada orang dah senyap dah. Siapa belaka dah di rumah orang lelaki, kita pun nak pergi sama-sama puak perempuan atas nama mengziarahi, bukan mengiringi. Ini hak yang boleh jaga, yang boleh kawal diri. Kalau yang perempuan ni macam anak arwah duduk menangis ni. Anak hak bongsu-bongsu perempuan contohnya. Itu jangan bawa. Sebab siapa kubur je, dia tak boleh nak kawal hati dia. Itu yang bawa. Hak tenang, keluar mata tu. Tu tak ada apa tu. Hak tenang, hati bawa pergi kubur boleh. Atas nama menziarahi, bukan mengiringi. Mengiringi, jangan. Itu pengkebumian mak ayah kita sendiri. Kita hormatilah. Bila kita anak arwah, adik-beradik arwah, pada ni, cucu perempuan arwah ke, kalau kita tidak pergi ke kubur, tidak ada perempuan lain yang galak gata nak pergi kubur. Galak se gata se dok. Gitulah. Oh, galak gata teh. Cakap kapung itu kan. Allah galak gata dia. Galak gata. Tak, kalaulah keluarga perempuan arwah tidak mengiringi, adakah perempuan lain dia akan mengiringi? Pasti mereka tidak akan pergi. Yang mereka pergi ni sebab apa? Anak arwah, anak perempuan pergi kubur, kawan-kawan hak jiran tu, teman anak arwah pergi kubur sama.
Adik-beradik arwah pergi kubur, kawan-kawan dia pun pergi sekali pergi kubur. Cuba kalau keluarga perempuan arwah tidak mengiringi pengkebumian, tidak akan ada perempuan yang lain akan mengiringi. Sabar dulu, jangan pergi. Lepas dah balik belaka, baru kita pergi. Lepas tu pada masa tu, beripung sama perempuan pakak ngaji Quran. Ambil sejus orang, pakak baca. Hak pandai lah, hak tak pandai baca kuliah kulullah sudahlah. Hak pandai. Hak pandai. Ambil sejus orang biar khotam. Dah apa nak pandai? Baca Yasin saja. Dah apa nak pandai? Berselawat lah, berzikir, berdoa. Gitu je lah. Duduk atas rumah tu buat ibadat. Pergi kubur nak boleh buat apa? Nak buat apa pergi kubur? Orang pun pergi kubur nak tanya, apa peranan dia? Apa peranan? Apa tugas? Apa jasa perempuan mengincar kubur? Apa jasa? Apa faedah? Cuba beritahu. Apa peranan? Apa kerjaan? Apa jasa? Apa kesan? Orang mengiringi pengkebumian. Apa guna dia? Tak ada. Lepas tu kata, jangan galak kata. Lepas tu, masa tu buat apa? Beribadah di rumah. Baca Quran di rumah. Berdoa di rumah. Buat ibadat. Kalau anak cucu, otomatik pahala sampai pada arwah. Kalau orang lain, adik-beradik arwah ke, menantu arwah ke, dia kena niatkan pahala untuk arwah. Kalau kita ni anak cucu perempuan arwah, tak payah niat-niat lah, otomatik. Sampai ada arwah, nak niat-niat dah pahala tu. Tapi kalau adik-beradik perempuan arwah, mak saudara perempuan arwah, menantu perempuan arwah, tu kena niat pahala lah untuk arwah. Pada ni. Sesal orang balik belaka, kita nak ziarah. Lagilah. Kita nak kemah balik. Kadang-kadang orang lelaki ni dia kelang kabut. Dia balik pun atas kubur tu nampak dok kemah molek. Kita pun gilah buat betul molek ke, kita buat apa-apa semua atas kubur tu. Senang tak ada orang dah. Kita pun nak apotika tepi tu, kita nak sambung baca Quran ke, jalanlah. Kan kita bebas dah kan, selesa. Tak ada orang. Baik gitu daripada orang tengah ramai buat apa. Mu tengok aku tengok mu duduk bulat gitu. Mu tengok aku tengok mu. Parah lagi sekarang. Isteri arwah pun bersekali juga ketika pengkebumian itu diharamkan. Isteri arwah letak atas kereta lah. Tidak dibenarkan keluar rumah. Duduk atas kereta buat apa? Sampai satu peringkat saya ada terbaca dalam komen tu, dia kata suami arwah pesan supaya dia mati nanti isteri pergi mengiringi. Suami apa pesan tu? Daripada pesan isteri mengiringi, baik pesan isteri masuk dalam kubur sama dia, biar tanam dua-dua lalu. Tanya, betul-betul tak sayang? Betul. Saya mati nanti, kamu temang saya dalam kubur. Baru betul-betul sayang. Dia wasiat supaya isteri mengiringi. Jangan. Tapi lepas daripada ke bumi, menziarahi pun isteri arwah tidak boleh. Sampailah 4 bulan 10 hari. Tak boleh. Allah lamanya. Lama pun tak boleh. Perempuan tak boleh. Isteri arwah tak boleh. Sekarang ni dengan isteri arwah pun sampai kubur belaka. Jadi, yalah. Kalau ni orang-orang berilmu kapung, tutup iman kapung, keluarga-keluarga arwah peringatlah sikit. Isteri arwah tu kena peringat sungguh-sungguh, dan perempuan yang lain pun sama jugalah. Nasihat. Jangan kamu mengiringi sebab Nabi melarang. Nabi melarang. Tak ada ni. Sekarang ni memang ada lah di tengah kita ni banyak dah seumpama tu. Kadang-kadang kita nak mengiringi sama pun jadi Allah baik balik dah ramai sangat orang perempuan. Ramai sekarang ni. Orang lelaki tak ramai pula, perempuan jadi ramai. Orang perempuan boleh nak mengiringi. Orang perempuan boleh. Kapung tu habis orang lelaki, dia halau belaka dah. Jadi pula tu opang saja je duduk. Maka perempuan lah fardu kifayah mengiringi, memikul dan mengkebumikan jenazah. Macam mana caranya? Perambak habis orang kapung. Orang lelaki. Dah. Kapung kita tak mahu lelaki. Dah keluar.
Kampung kita orang perempuan saja. Barulah wajib kena mengiringi, memikul dan mengkebumikan. Sebab apa? Tak ada orang lelaki. Itu cerita je katanya. Apa? Menziarahi, tak apalah menziarahi, kita pakai pandangan perempuan pun sunat menziarahi. Untuk apa? Untuk menzuhudkan daripada dunia dan memperingatkan hari akhirat. Ziarah kubur juga memperingatkan akan mati, zikrul maut. Ingat akan mati, sifat kepujian yang ke-10. Kita lebih sikit masa minggu ni. Sebab apa ni penghujung. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanahu rabbika rabbil izzat. Amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita maaf kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Jadi insya-Allah untuk minggu depan kita akan ambil kitab Minhajul Abidin terjemahan Haji Zakaria Kedah. Bukan Minhajul Abidin hak terjemah Syekh Daud, bukan. Minhajul Abidin ni tidak ada yang rumi. Dia Minhajul Abidin ni dicomel sebab Minhajul Abidin dicomel sebab dia ada hak Arab, hak asal, hak Imam Ghazali, kemudian dia ada terjemahan. Dia ada hak asal. Dia jemah, kemudian dia ada hak Imam Ghazali, hak Arab. Imam Ghazali hak Arab, lepas tu terjemah. Dia ada hak terjemah, lepas tu Imam Ghazali hak asal, hak Arab. Kemudian dia terjemah, ada gitu. Ni hak terjemah ni hak Arab. Kalau Syekh Daud dia terjemah saja, tak ada hak Arab. Jadi hak ni dia ada hak Imam Ghazali hak Arab, ada terjemahan di bawah. Hak ni almarhum Tuku saya Baben Najibuddin Kerandang dibaca hari Jumaat untuk orang kampung. Adapun kuliah di pondok harian, minhaj di pondok harian, tiap-tiap hari Tuku baca Minhajul Abidin hak Arab. Pakai kitab Sirajul Talibin syarah pada Minhajul Abidin. Hak ni Tuku saya baca hari Jumaat seminggu sekali untuk orang kampung. Lepas tu saya baca ni. Sebab hari Jumaat tu pang belajarlah. Kadang-kadang duduk pondok gitu je, pekak kuat kan. Ni. Hak Minhajul Abidin juzuk yang pertama disusun oleh Haji Zakaria bin Haji Ahmad. Haji Zakaria bin Haji Ahmad. Orang Kedah dia ni. Tak tahulah sekarang ni ada tak lagi Kedah ni. Tak ada. Kita tengok dulu. Tanya dah. Jilid kedua. Dah boleh minta tolong dicari lagi. Kan dia boleh order kan? Boleh order kan? Terus tanya di Kota Baru. Kak Japar Rawah ada kedok. Adalah kalau yang kedua dia takkan pertama tak ada dah. Tanya dah ke? Tak ada sutih abu. Mana? Hiliran bertanya juga. Hiliran pun tak ada. Lepas tu dah tanya dia, boleh cari ke tak? Saya tanya tapi dia kata tak tahu lagi lah. Dia kata tak tahu lagi. Tapi masjid payah dia kena tempat jual kitab lah. Dia yang ada hubungan. Tak tanya balik lah insya-Allah lah tu. Ada lah tu insya-Allah. Sebab ni dia ada hak Arab dan dia ada terjemahan. Comel hak ni. Insya-Allah kita mula minggu depan lah kali tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahmina famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.